Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salawatuhu wa salamuhu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa biman ihtada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya Allah in syi'ta taj'alul khazna sahla. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Fadilatul Ustaz Kamil, Ustaz Azmi yang saya hormati, seluruh wanita puasa dan para tetamu Allah pada malam ini. Pertama, kita zahirkan rasa syukur kerana kita dapat bersama-sama dalam penghujung bulan Syaban untuk kita bersiap siaga bagi menyambut Ramadan al-Mubarak. Sesi tazkirah kita pada malam ini antara maghrib dengan isyak ni, kita cuba untuk mengembalikan semula semangat yang barangkali pudar kerana last kita puasa sebulan pada tahun lepas. Jadi nak mengembalikan semangat, kegembiraan dan kegirangan itu, kita memerlukan beberapa ajakan. Kerana sifat ibadat itu, bila kita berhadapan dengannya, kita mesti gembira, kita mesti seronok. Kerana kita tidak boleh mengerjakan ibadat dalam keadaan seolah-olah kita rasa terbeban, apatah lagi rasa seperti terpaksa. Tak boleh begitu. Kerana bila kita berhadapan dengan ibadat, kita mesti menzahirkan dan menyatakan rasa gembiranya kita. Seperti mana ada salah seorang ulama soleh berkata, apabila kamu melaksanakan ketaatan, rasailah kenikmatan taat itu yang Allah anugerahkan kepada kamu. Ketika kita buat sesuatu ketaatan, kita rasakan, ya Allah, seronoknya ketaatan ini yang Engkau anugerahkan kepada aku. Kerana tak semua orang merasai kesyokan dan kelezatan ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita cuba untuk merenung kembali dan cuba untuk mempersiap-siagakan diri untuk berhadapan dengan sesuatu yang mulia, anugerah Allah. Memang sudah menjadi sifat sesuatu yang mulia itu, kita bersiap-siaga dan kita berkeinginan untuk menyambutnya dengan penuh rasa keseronokan. Dan memang sifat sesuatu yang mulia itu kita tunggu dan kita cuba raihkannya sebaik mungkin. Nah, sekarang Ramadan
bakal menjengah kepada kita. Seperti mana ayat yang kita baca tadi, Ramadan bukan asing bagi seseorang mukmin dan muslim kerana dia merupakan fardu yang diwajibkan ke atas batang tubuh manusia muslim dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Baik. Tuan-tuan, ibadat dia ada macam-macam jenis. Ada ibadat dengan cara perlakuannya berasaskan lidah. Contoh, zikir, suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Ada ibadat yang bentuknya adalah perbuatan dan gerak-gerik. Contoh sembahyang, contoh jihad. Ini semua ibadat yang ada gerak tubuh. Ada ibadat yang berbentuk pengorbanan tenaga dan jiwa, seperti infak harta untuk jalan Allah, zakat. Ini berbentuk pengorbanan dengan menggunakan tenaga dan harta. Ibadat. Ada ibadat bukan dengan lisan, bukan dengan gerak bahasa tubuh, bukan dengan tenaga, bukan dengan jiwa, tetapi sekadar hanya menahan diri daripada makan dan minum, daripada perhubungan seks suami isteri. Hanya sekadar menahan sahaja. Itu di antara ibadat-ibadat yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk berbuat. Dalam semua ibadat itu, apa fungsinya? Fungsinya supaya manusia itu mendekatkan diri dia dengan Allah. Satu. Yang kedua, sebagai salah satu kaedah menunjukkan bahawa hamba itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi seorang Nabi Rasul mulianya dia di sisi Allah, pun Allah panggil dia sebagai hamba. Contoh, Subhanallazi asra bi'abdi. Allah kata, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi itu pun hamba. Sebab tu kata ulama, manusia ni kalau dia sedar diri dia itu sebagai hamba, berarti mulianya dia. Kita kalau sedar kita hamba, insya-Allah kita mulia. Tetapi ramai orang yang tak sedar diri dia itu hamba Allah. Dia tak sedar statusnya hamba, dia tak sedar. Sebab itu dia menongkang lagi ibadat, dia tak nak buat. Bila datang bulan puasa ni, dia mula murung je. Sikit punya segar ke sebelum puasa. Bila datang bulan puasa, dia mula minum. Sudah. Mana pula nak cari pot ni? Dia mula fikir. Dah bulan puasa dah pula. Awak ini yang malas ni dia tahu. Sebab tu secara istiqra'i, secara pengamatan, kita ni apabila kita berhadapan dengan mana-mana perbuatan ibadat termasuk puasa, lazimnya manusia ni ada 3 jenis. Lazim. Satu, orang yang memang seronok nak buat ibadat-ibadat. Bila diperintahkan sampai waktu bulan puasa, contohnya pada tahun ini, insya-Allah pada hari Khamis, dia menunggu-nunggu dan dia seronok.
Bila isytihar dia esok puasa, alhamdulillah seronoknya. Tunggu je tengok. Bila esok puasa tu kedai. Itu pening tu. Tu kelompok pertama, bersorak. Kelompok kedua ialah kelompok yang ada dia ibadat itu ada ke, ibadat itu tak ada ke, wajib ke tak wajib ke, bagi dia semua je. Orang puasa, dia rasa dia nak buat, dia buat. Dia rasa dia malas, dia malas. Orang Jumaat, dia rasa dia nak pergi, dia pergi. Dia rasa tak nak pergi, dia tidur. Bagi dia, kelompok kedua ini, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Yang kelompok ketiga ialah kelompok dipanggil penderhaka. Kelompok yang membantah. Kelompok yang tak suka. Walaupun namanya Islam, walaupun tengok cara bawa diri dia tu macam dia orang Islam, tetapi daripada segi peribadatan yang menunjukkan dia sebagai seorang Islam, tak. Bila datang dia puasa, dia rasa ini beban bagi dia. Bila disuruh bayar zakat, ini dikatakan seperti mengikis duit dia. Bila disuruh semayang, ini seolah-olah memaksa ke atas batang tubuhnya. Baginya perbuatan-perbuatan hukum hakam itu sesuatu yang tidak wajar dan tidak patut dikenakan ke atas batang tubuhnya. Dia merasakan kalau boleh dia nak free. Freelance. Patut tuan-tuan yang dirahmati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Kita patah balik pada ayat yang kita baca. Ayat ni tiap kali datang bulan puasa, insya-Allah dah hafal lah, insya-Allah. Oleh kerana dah 40 tahun dengar, hafal. Diwajibkan ke atas kami berpuasa. Yang ia merupakan satu signal bahawa puasa ini memang wajib dilakukan oleh seorang Muslim bila sampai waktunya yang tertentu. Tak ada cara pintas untuk nak membatalkan ketentuan Allah ini, melainkan ada sebab yang syar'i saja. Selagi mana kamu cukup syarat, maka kamu kena laksanakan tuntutan Allah ini sebaik mungkin. Kerana dia satu ibadat yang bukan gerak-geri, yang bukan suatu ibadat mengorbankan jiwa harta, bukan dengan menggunakan lisan, sekadar menahan diri saja. Subhanallah. Cuba bayang kita di awal pagi, kita sudah terbit je fajar, kita sudah menahan diri sampai terbenamnya matahari. Cuba bayang betapa Allah sayang kita. Setiap second itu mendatangkan pahala kepada kita semua. Hanya sekadar tahan makan, tahan minum, tahan mulut bercakap yang tak betul, tahan mata melihat yang tak elok, tahan telinga mendengar yang tak baik. Sekadar tahan pahala. Subhanallah, betapa rahmatnya Allah kepada kita. Dan dalam kita menahan itu, kita tambah nilai ibadat lain dengan fardunya. Pahalanya berganda-ganda. Yang semayang sunatnya menyamai fardu, infaknya berganda-ganda pahala. Berbuat baik walaupun sekecil pada kita, besar pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatnya bulan puasa. Masakan tidak ulama-ulama dulu salafun saleh 6 bulan sebelum puasa sudah angkat tangan berdoa pada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan sebelum. 6 bulan selepas angkat tangan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dia perlakukan dalam Ramadan kabul di sisi Allah. Itu nilai orang baik. Berbanding dengan orang yang macam kita ni, ya Allah, nak datang puasa penuh,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang terdahulu. Nak bagi tahu syariat dulu pun perlakuan puasa ni sudah biasa. Nabi Yusuf dikatakan antara Nabi dan Rasul yang paling banyak berpuasa, antara yang paling banyak. Ditanya orang kepada Nabi Yusuf, sedangkan dia adalah Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan yang di bawah telapak kakinya khazanah kunci perbendaharaan. Kenapa Tuan banyak berpuasa? Dijawab, supaya aku dapat merasai denyut nadi rakyatku yang susah. Dia nak rasakan diri susah supaya dapat rasa denyut nadi rakyatnya yang tak makan yang susah. Nabi Allah Musa banyak berpuasa. Dan puasa ini bukan benda baru. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghujung daripada perbuatan itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab itu ana pesan pada diri anak, kalau benar Khamis ini berpuasa, malam itu kami memang pergi tengok anak bulan. Kalau tuan-tuan nak pergi, jom. Tapi tambang sendiri, kereta sendiri, pergi. Memang ramai. Tahun ini jangka pada ramai. Bas 10 biji duduk di pantai Segari tu. Ramai orang tuan-tuan. Dijangka dalam biasanya 700-800. Penuh. Ada yang tengok bulan, ada yang tengok penyu, ada yang tengok orang tengok bulan. Dia tengok orang tengok bulan. Gitu. Macam-macam. Dan yang menarik ni, ada di kalangan kita yang masih blur, dia akan tanya, Ustaz, pergi mana? Dia kata tengok anak bulan. Nampak ke? Biasa tak nampak. Habis tak nampak, tengok apa? Itu soalan. Tengok anak bulan itu nampak ke tak nampak ke, sunat tahu? Topuk. Orang tanya nampak ke? Tak nampak. Perbuatan itu sunat. Subhanallah. Kerana kaedah penentuan awal bulan dalam Islam ialah dengan cara melihat anak bulan. So bila malam itu sudah dikhabarkan esok berpuasa, maka berniatlah kita di malam itu sebelum fajar. Ana nak ajak Diana yang kerdil dan naif ni dan semua yang dengar. Tahu ni, bila kita berniat untuk berpuasa esok hari, mari sama-sama kita tambah pasang nilai niat itu, supaya tahun ini, ya Allah, ada puasa yang terbaik yang pernah aku buat. Tahun ini, ya Allah, supaya bukan sahaja puasa, Quran akan aku delete sampai habis. Ya Allah, tahun ini, ya Allah, puasa bukan saja aku, isteri aku, anak-anak aku. Aku tak mau tinggal tak sembahyang solat tarawih yang tak ada dalam bulan selain Ramadan. Ya Allah, bulan tahun ini aku nak jaga mulut aku, telinga aku, mata aku. Di samping kita berniat untuk berpuasa di esok hari, maka kita berniat dan bernekat bahawa bermula daripada malam ini, malam kita nak puasa sampai esok, sehingga 30 malam aku nak berusaha agar mudah-mudahan Allah sebut la'allakum tattaqun itu dapat aku rasa. Tuan-tuan, takwa ni paling puncak idaman semua orang. Keidaman ada. Bila mana iman dicampur dengan amal, digaul betul-betul, iman dan amal itu, insya-Allah mudah-mudahan dapat takwa. Tak semestinya ilmu alim macam tutup guru nak jadi orang soleh, Allah open tender, semua orang boleh.
Ana ulang balik. Nak jadi orang soleh, orang baik, Allah open tender, semua orang boleh. Tahu, semua orang boleh jadi orang soleh. Sebab itu, bila iman dan amal gaul betul-betul, dalam keadaan kita beriman, kita beramal soleh dengan apa ilmu yang kita ada, walaupun sedikit, kita gaul betul-betul. Dengan iman tu mudah-mudahan terbit takwa. Bila sampai takwa itu, kalau betul kita jadi orang yang bertakwa, nikmatnya hidup, ya Allah, nikmatnya. Ditanya orang kepada Abu Hurairah, man taqwa, apa tu taqwa ya Abu Hurairah? Apa taqwa? Sebut taqwa, taqwa. Apa tu? Kata Abu Hurairah, akhadta, kamu mengambil tariqan, kamu mengambil suatu jalan za syaukin, yang berduri. Kata Abu Hurairah, takwa itu seperti mana kamu mengambil satu jalan yang berduri. Akhadta tariqan za syaukatin, qal na'am. Adakah kau pernah lalu satu jalan yang berduri? Kata lelaki itu, ya, panah. Maka, fakaifa sana'ta, macam mana kamu buat? Kata Hurairah, kalau kamu jalan berduri itu, macam mana? Kata lelaki itu, idza ra'aita syauka adaltu anhu. Idza ra'aitu syauka adaltu anhu au jawaztuhu au qasartu anhu. Katanya kalau aku melalui jalan yang berduri, maka katanya laki itu, aku akan berpaling daripadanya, atau aku langkawi dia, atau aku tahan diri daripadanya. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Kamu tak pijak duri itu, kamu jauhkan diri daripadanya, itulah takwa. Ya Allah, tuan-tuan, teringin ya kita dalam pada. Sebab Tuan dah kata kita kena berazam, berniat tahun ini. Mudah-mudahan kau berubah daripada tahun lepas, berubah, berbeza daripada tahun lepas. Kerana samarat kesan takwa itu syoknya, ya Allah, ya Tuhanku. Satu daripadanya apa? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi kita jalan keluar daripada semua hal-hal yang menyakitkan hidup. Ada je lorong keluar. Orang fikir-fikir anak-anak sekolah ni minggu depan nak sekolah, anak 8, semua sekolah penuh, yuran macam mana nak bayar, gaji. Tengokkan bisli ujung tu banyak angkasawan daripada ada. Tahu angkasawan? Banyak potong angkasa. Kawan sebelah anak 10. Kita tanya dia, tak unsing ke anak nak sekolah? Mika tu lagi banyak anak pada teman. Tahu? Kata insya-Allah tak ada apa. Ada rezeki anak-anak tu. Tendangnya dia. Kita rasa rumah dia dah tingkat atas, rasa terjun je. Ada ikut hati, tak lepas. Sebab itu fungsi orang bertakwa itu, Allah akan bagi dia jalan keluar. Ada je jalan. Dia tak pernah rasa resah gelisah, kerana dia tahu setiap benda kat dunia ini Allah sudah tetapkan habuannya. Ada jawab. Apa misal? Satu, kesan orang yang bertakwa, Allah bagi dia jalan keluar. Angkat je tangan berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Dia akan dapat wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki dia pada jalan yang tak sangka-sangka. Rezeki yang baik-baik, bukan rezeki yang tak baik.
Rasuah tu rezeki kan kata orang tu rezeki tak baik. Tak boleh kata rezeki pun pasal dia tak baik. Ya Allah, ya Allah. Tanpa sangka-sangka. Anak Syarif peribadi lah dalam otak hidup ini banyak benda yang tak sangka Allah bagi banyak. Tak sangka-sangka. Tambah-tambah kita banyak memberi, anda yakin Allah ganti. Lagi tak sangka banyak. Lagi tak berduit, lagi banyak bagi. Anda yakin Allah balas. Oh, betul-betul. Memang wayar tukum min haitsu la yahtasib, Allah bagi rezeki tak sangka banyak. Nak kongsi. 3, kesan. Kalau begitu betul-betul dalam beribadat tu sungguh-sungguh termasuk puasa, sehingga dapat title orang yang bertakwa, maka Allah yaj'al lahu min amri yusra. Allah jadikan urusan dia semua mudah belaka. Mudah belaka. Kalau ikut pelotok sabuk dah, banyak benda nak buat. Sabuk yang orang romoh, yang anak, kawan-kawan, pejabat, bos pun tak sedar diri sebab tu lah nak suruh pun. Tapi baca min amri yusra, banyak kerja dia jadi mudah. Allah hatta sedap masa. Syaratnya bertakwa dia. Dan yang keempat, ya Allah ya Allah, maka yukaffir anhu sayyi'at, Allah akan ampunkan dosanya. Kerana orang yang baik ni, dia akan berfikir macam mana nak buat baik sebanyak mungkin. Kita kena reset tak mantau pelotok kita ni. Setiap pagi, tambah-tambah dalam bulan puasa ni, setiap pagi sebelum syuruk, kepala otak kita sudah fikir macam mana nak buat baik sebanyak mungkin hari ini. Hari ini aku nak tolong orang sebanyak mungkin. Hari ini aku nak buat baik, kalau boleh, biarlah banyak-banyak. Dengan satu kebaikan Allah hapuskan kejahatan. Satu kebaikan Allah hapuskan kejahatan. Satu kebaikan Allah hapuskan kealpaan, kecuaian kita. Mana tak nikmat. Dan dengan kita dapat anugerah orang yang takwa itu, maka tuan-tuan disebut Allah yu'adzim lahu ajra, Allah akan gandakan pahala untuknya. Pahala ni benda tak nampak tau. Sebab itu Ibnu Mas'ud, orang tanya dia, kenapa perihal akhiratan ni orang suka lambat-lambat, tapi kalau bab dunia kelang kabut. Sebab akhir pahala ni sifat dia lambat. Tuan-tuan, kita semayang awal waktu, kita semayang jemaah, kita dengar tazkirah, kita dengar kuliah. Bila Allah bayar? Nanti kita makan, kita minum, bila kita rasa? Lepas makan kenyang. Lepas minum bila haus. Kerja depan 10 bulan dapat gaji, mana takkan kabut orang kerja. Dan orang suka mengejar dunia kerana sifatnya cepat. Orang suka melambatkan akhirat kerana imbalannya lambat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam Ramadan. Mudah-mudahan. Berapa hari sangat lagi? Ada lebih kurang dalam 5-6 hari. Maka kita buat preparation. Antaranya sudah lazim datang jemaah. Jangan jadi angkatan Ramadan dia hari pertama baru datang. Biasanya angkatan Ramadan ni dia jadi orang yang terkejut.
Momentum dia awalnya tinggi, biasanya gitu. Dia jarang datang jemaah, melainkan Jumaat. Bila datang Ramadan, dia datang masjid. Biasanya dia akan datang sembahyang depan sekali. Orang yang dari dulu akan ke belakang, memang. Biasanya gitu. Tapi momentum dia tak lama. Kerana angkatan-angkatan ini mereka tidak membiasakan diri sebelum daripada itu. Sebab saya ajar diri, kita ajar diri kita, sekarang ini sudah latih. Yang mana Quran jarang baca, latih, paksa. Yang mana kurang jemaahkan dia. Yang mana kurang bagikan. Cepat. Ajar, paksa. Supaya bila masuk Ramadan, kita sudah biasa dengan amal baik itu, hanya meneruskannya saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan lagi 5-6 hari. Besarnya fungsi Ramadan. Ketika mana kita berpuasa, kita akan didik diri kita menjadi orang baik. Baik kita renung diri nanti balik ke rumah, kita duduk depan cermin sekejap. Duduk depan cermin, tengok cermin. Tengok cermin ni banyak sebab. Supaya jangan terkeluar daripada tajuk perbincangan kita. Tengok cermin, kita nilai diri. Ada orang tengok cermin, dia pegang misai dia balik. Nampak gaya boleh lah begini. Biasa gitu. Bukan itu. Ada nak ajak tengok cermin, kita tengok tubuh kita. Allah jadikan tubuh kita ini yang dipanggil jasad. Dan di sebalik jasad itu ada satu benda yang terlalu bernilai, dipanggil roh. Jasad ini Allah jadikannya daripada material yang rendah. Apa material rendah? Tanah, air, api. Dan material ini Allah tak tilik pun. Kamu cantik macam mana pun, kata orang macam Brad Pitt muka, Allah tak tengok. Kamu cantik macam mana pun, macam kajol, Allah peduli apa? Allah tak peduli. Tapi yang Allah pilih adalah roh. Tanah ini, jasad ini datang daripada bahan mentah di bawah. Allah datangkan roh daripada atas yang mengangkat jasad ini. Yang muliakan kita ini adalah roh kita yang menjadi dirikan Allah. Sebab itu ada orang yang diturunkan roh daripada atas untuk muliakan dia masih rendahkan diri dia. Seperti bahan material jasad itu, dia masih merendahkan dengan memperhambakan diri terhadap hawa nafsunya. Subhanallah. Tetapi kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mulianya Nabi Adam bukan kerana penciptaan tanah liat itu, tetapi kerana roh yang ditiupkan kepadanya. Subhanallah. Sebab itu kita memberi makan diri ini, roh ini, dengan sesuatu yang wajar untuk kita bagi-bagi. Ada bagi contoh yang tuan-tuan semua pernah dengar nama ni. Siapa? Bilal bin Rabah. Tuan-tuan dengar cerita jasadnya bagaimana? Allah, hitam pekat, maksimumnya hitam. Tetapi bagaimana dalamnya, rohnya bagaimana? Dengan keelokan rohaninya, dengan ketinggian dalamnya itu. Ketika Nabi hidup lagi,
Nabi sudah dengar telapak kakinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, jom kita modify semula. Jom kita perbetulkan semula. Salah tanggap kita bahawa mulia kita kerana keberadaan zahir kita. No. Mari kita perbetulkan tinggi balik dengan memperkemaskan unsur dalaman kita. Perelokkan rohani kita. Atur dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan keluar Ramadan pun macam tu. Atur pagi buat apa, malam buat apa. Paling tidak isteri-isteri lah yang paling nikmat. Ya Allah, ya Tuhanku, nampak mereka penat tapi mereka paling nikmat. Bayangkan pagi-pagi bangkit sudah menyediakan makan untuk orang yang berpuasa. Subhanallah, besar dia. Buat dengan penuh keredaan berdoa, ya Allah, bangkit awal pagi. Seawal pagi bangkit, adab diri dulu kepada Allah. Kemudian pergi ke dapur, siap makanan. Suami mengeluh tak habis lagi. Mengeluh tu bahasa Perak semua. Tidur. Mereka masih sedang menyiapkan untuk kita. Ya Allah, ya Tuhan, alangkah indahnya jika di waktu sahur itu kita sirami dia dengan amal ibadat, kemudian kita sulamkannya dengan sunnah sahur itu. Subhanallah. Yang sembahyang anak kita ada yang baca Quran, suami baca WhatsApp. Suami ya. Jangan gitu. Ada yang sembahyang yang baca Quran, macam-macam. Manakah Allah turun rahmat dalam rumah kita? Itu sahurnya itu. Dengan subuhnya kita datang berjamaah. Oh, azan. Terima kasih. Nikmatnya kalau ahli rumah kita itu dengan perlakuan ibadahnya, ya Allah, barangkali subhanallah. Inilah konklusi sebelum kita tutup sesi tazkirah. Kita cuba ambil beberapa tindakan awal supaya kita jadi orang yang bersiap siaga untuk hadapi Ramadan. Satu, kita
berazam, kita nak menambah nilai soleh yang ada pada diri kita. Untuk tak tambah nilai soleh pada diri, kita jaga betul yang rukun itu supaya kita buat dengan sempurna. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Ini semua benda-benda yang kita cuba nilai soleh kita. Yang kedua, kita cuba fikir macam mana aku nak tambah nilai soleh orang lain. Siapa tu? Isteri dan anak-anak kita, tetamu-tetamu kita, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita. Nak menambah nilai soleh kepada orang lain. Kerana besarnya nikmat orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain buat. Jika seorang mendapat petunjuk kerana kita, itu lebih bernilai daripada unta merah. Unta merah ni unta paling mahal zaman Nabi, zaman dulu. Seorang dia buat baik kerana kita. Isteri kita ke, anak kita ke, tetangga kita ke, siapa rakan pejabat ke, kerana kita. Dengar azan kat surau, tepuk belakang, jom kita pergi sekali sembahyang. Dia pun malu-malu anak, jomlah pergi. Besarnya pahala kita, subhanallah. Sebab tu kita sebut, kita cuba tambah nilai baik itu untuk orang lain selain daripada diri kita. Dan kita cuba dalam Ramadan ini, kalau sekarang kita banyak jauh daripada Quran, buka Quran, terasa nikmatnya dengan melihat sahaja surah ibadat, belum baca lagi, subhanallah. Buka selak satu. Tambah-tambah kita dapat baca di saat orang lain sedang tidur, kita baca. Ya Allah, teringinnya nak jadi soleh, tetapi banyaknya penghalang. Inilah masa kita cuba tunggu. Tahun ini tahun yang terbaik. Keempat, kita jadikan Ramadan ini adalah satu waktu tangan, kaki, kepala dan seluruh anggota kita serahkan kepada Allah SWT. Kita serahkan. Ya Allah, ini kurniaanmu kepada Tuhan, aku serahkan. Supaya semua ini jadi saksi atas kebaikan kita. Dan yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling penting supaya amalan kita makbul, mestilah berdasarkan kepada Allah. Mulai malam ini, esok, lusa, buka balik buku berkaitan dengan perkara yang berkait dengan hukum hakam Ramadan. Jangan masuk Ramadan ilmu yang tahun lepas punya, tak betul, tak hidup, keluar Ramadan, maka kita khawatir kosong. Perbuatan kita tidak selaras dengan kitab syarak. Naik. So, buka balik hukum hakamnya, rukunnya, syaratnya, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan pahala puasa. Satu batal puasa, satu batal pahala puasa. Puasa on tapi tak ada pahala. Itu namanya batal pahala puasa. Ya Allah, macam perkara yang membatalkan pahala jemaah. Supaya jemaah haji, rupanya datang jemaah untuk tengok siapa tak jemaah. Itu membatalkan pahala. No, tahun ini kita buat, InsyaAllah pegang dulu 5 ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan nikmat puasa dan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, kepada semua sahabat-sahabat kita,
akan kebaikan. Ketika berada dalam bulan yang mulia ini, ingatlah syurga Allah luas. Kita kalau boleh nak tarik semua orang yang ada di diri yang Muslim supaya dapat masuk syurga Allah dengan sebaik mungkin. Wallahu a'la wa a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dalam sesi tazkirah kita selama 45 minit ini. Mudah-mudahan juga ada doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita semua ini diberkati oleh Allah dalam kehidupan kita, umur kita, rezeki kita, usia kita, semua-semua Allah berkati. Dan salah silap saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah temukan kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah keluarkan kita dalam Ramadan pada bulan Ramadan dengan perubahan yang lebih baik insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتعبير واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.